dan sebagainya, usage utilization tu. Kalau kita tak ada tool lah. Kalau ada tool macam Dynatrace ni, dia automatic dia akan generate report dekat kita. Jadi kita boleh guna Performance, plugin Performance. Ada dalam JMeter ada plugin, tapi dia macam limited lah sikit kan. Dan untuk kalau katakan untuk 1-2 server, tapi dia cuma nampak resources boleh lah Cik Ibrahim, memory dengan CPU memory proses tu boleh lah, tapi nak tengok dari segi sampai kod tak boleh lah. Sampai kod tak boleh, tapi nanti kita boleh, kalau kita sempat masa nanti kita akan demo juga dengan menggunakan JMeter punya plugin tu lah yang Cik Ibrahim mention tu kan, berkenaan dengan nampak resources dengan CPU. Tapi yang secantiknya ada tim infra pada masa kita buat performance test tu, kalau in case you all tak ada tool lah. Dan kalau kita ada macam tool guna Dynatrace tu, kita just dah install agent, kita dapat collect lah information tu. Okay, alright. Assalamualaikum Cik Asyadi, saya nak tanya boleh? Ya. Okey, saya Zalina daripada JPN. Saya nak tanya, guna JMeter ni, adakah kita akan test sampai user tu maksimum sehingga application tu crash? Tu saya kata optional kan. Sebenarnya tu saya kata yang pertama, maksudnya untuk sampai sistem crash tu adalah optional. Yang pertama, kita kena decide sistem kita ni berapa ramai user akan guna. Dalam mindset kita kadang bila sistem kita dah tahu kan berapa ramai orang akan guna. So you ada dapat satu number lah. Untuk sistem saya ni, saya ada 1,000 pengguna. That means 1,000 pengguna saja yang akan guna sistem saya. Takkan ada lebih daripada 1,000 pengguna. Dan kecuali lah portal kan. Portal mungkin kita tak tahu orang yang access pada portal kita kan. Dan tu kalau kita tahu volume dia. Kalau kita tak tahu, kita dapat expected. Maksudnya tu saya kata, maksudnya kita dapat satu nilai anggaran. Dia dapat satu nilai anggaran. Portal kita ni 100,000 orang akan guna. Ambil formula yang satu. Biasa online kan kita tak tahu kan expected user kita kan. Ya. Ada kita boleh kau nak buat sampai boleh jaga. Maksudnya crash tu sampai sistem kita hang lah kan? Tak boleh boleh test sampai hang, tapi kita kena ready lah kalau kita nak test sampai. Kalau kita ada resource boleh lah. Okay. Baik, terima kasih. Kita boleh nak test contoh, tapi you kena ready. Kalau you nak test, kita test dengan 2,000. 2,000 sistem kita masih boleh tahan kan. Kita nak test dia double lah 4,000. Tapi you kena ready kan. You kena ada data 4,000, you kena make sure you punya PC boleh load sampai 4,000 kata. Kalau 4,000, saya dah test 4,000 performance test, dia masih lulus, tak ada apa-apa kan. Kita test lagi, tambah lagi 2,000 sampai 6,000. Nak buat create data balik, data sampai 6,000. Dia ada proses dia tu lah. Boleh test sampai crash, tapi you kena buat data, kena tak cukup resource. Kena ada resources. Kalau tak, kita akan limit lah. Kecuali kalau sistem tu tak dia adalah portal, tak memerlukan data, you tak inject data, contoh you tak masukkan maklumat, tak login sebagainya. Kalau portal saja, you nak test sampai berapa banyak pun boleh. Cuma you kena pastikan you punya laptop ataupun you punya server tu boleh load banyak lah. Resources yang tinggi lah. Okey, nak tanya tentang ID pula. Ya. Okey, sekarang ni kalau misalnya kata tadi yang contoh lah, yang kata yang business untuk one tadi tu macam 100 kan. Okey. Itu memerlukan 100 ID apa tu? Maksud dia? Itu saya kata tadi masa taklimat saya tadi kan, maksud kita memerlukan 5 atau 6 kali ganda daripada data. Okey, tak apa. Tak cuma nak fahamkan dia lah. Maksud dia memang kita kena createkan 5 list secara profile lah contohnya. Cik Zadi. Ya boleh. Bergantung juga pada sistem. So, kerana sistem tu ada yang allow untuk multi session, ada yang tak allow. Kalau allow multi session, you guna satu ID tu tak apa, boleh guna balik semula. Tapi kalau ID tu dia ada macam, dia kalau login sekali lagi dia akan tendang, tu tak boleh, memang kena di unit. Dia bergantung. Itulah tu soalan saya tadi. Untuk macam JMeter ni, boleh tak allow sebenarnya kita satu je ID, cuma kita nak dia buat sampai login sampai 100 kali, boleh ke? Boleh. Boleh buat kalau sistem allow. Kalau sistem tu memang boleh allow, tak kira login banyak kali pun tak apa. Kalau ada sistem tu dia lock, bila ID tu cuma boleh sekali je login ke sistem. Dia ada session, contoh dia control dekat session ke, tak boleh. ID tu tak boleh login untuk orang yang kedua. Bila orang kedua login, dia dah terminate session yang pertama. Kalau berlaku kes yang tu, you kena create ID yang different. Kalau you nak test sampai 1,000, you kena create 1,000 ID untuk user login tu, ID yang berbeza-beza. Okay, kalau macam tu, kalau untuk tujuan test, untuk stress test je kan sebenarnya. Kalau kita untuk tujuan stress test saja,
Kalau kita benarkan je untuk allow multi session tu tadi tu, agaknya sesuai tak daripada kita nak terpaksa create misal kata sampai 1000 pula ID kan nak untuk tujuan login tu. Itu kalau you boleh pindah dalam sistem boleh, tak ada masalah. Okay lah. Dia engage. Kalau sistem tu you yang own, okey, tak ada masalah. Kecuali kalau sistem tu memang dah sistem tu, so developer pun kalau kita kata kat dia, okey nak you pindah ni, dia kata tak boleh, kami nak kena pindah sana pindah sini, repeat balik sistem. Okey dah. Tapi seharusnya sistem kan dia ikut dia check session kan. Ya. Faham. Tak adalah saya sebab tadi ni sekadar untuk nak test performance tadi kan. Tapi kalau maksud dia kalau memang untuk security memanglah sepatutnya satu orang lah kan. Itu je lah. Okey. Ya. Okey. Sini saya nak tanya. Adakah JMeter ni dia sesuai untuk sistem yang mana dia integrate daripada sistem lain? Maksudnya data pangkalan database tu dia ambil daripada sistem lain. Sistem yang satu lagi dia nak test buat pengujian. Boleh ke? Kena dengan syarat kena kebenaran daripada sistem sana lah. Kan contoh kan kalau kita nak buat kita kena you ada integration, mungkin integration tu dengan agensi lain, example data tak, buat ini kalau dia agensi yang sama. Cuma masalahnya dia sistem ini dia menggunakan data yang satu lagi sistem lain untuk dia Guna API ke? Guna API ke? Tak guna API. Tak guna API. Betul ni akses tu sana tu guna coding. Dia guna coding. Domain berbeza ke macam domain yang sama ke domain yang berbeza? Domain yang sama. Kalau domain yang sama boleh. Kalau domain yang berbeza dia ada tricky sikit lah. Boleh buat daripada JMeter tapi dia ada tricky dia ada step dia lah. Tapi untuk pada kelas pada hari ni kita akan ajar basic dulu bagi you all faham. Nanti bila buat security nanti you all akan faham macam mana benda ni berfungsi kan. Ini maksud saya tunjuk teori dari segi konsep dia macam mana. Dia setakat yang kami buat ni kalau dia domain yang sama tapi dia domain yang berbeza, dia ada cara lain lah, dia macam advance sikit lah dalam JMeter. But the testing guna JMeter ni dia boleh sampai code level, dia boleh buat script, dia boleh buat macam programming pula dalam JMeter tu. Itu dah advance level lah. Kalau ini kena tanya dengan Cik Ibrahim. Cik Ibrahim ni kami punya SME lah, subject matter expert lah yang kita orang rujuk berkenaan dengan performance test JMeter ni lah. Dia memang banyak lagi lebih terlibat lah dengan masa dia dekat Kementerian Kesihatan dan sebagainya. Dia memang dia buat yang JMeter lah. Kami pun banyak belajar daripada Cik Ibrahim lah. Okay, saya teruskan dulu buat kita running masa. Kita nak kejar masa sikit lah. Kalau boleh hari ni sampai petang ni, kalau boleh kita nak sampai installation kat you all lah. Tapi bila plan nanti tak apa, plan tu sekejap je, benda dah ada template kan, saya akan go through je apa yang perlu ada dalam plan dan sebagainya. Kena nak janjian ni kita nak you all faham konsep dia. Bila datang situasi yang sebenar, ada 10 orang buat ni, 10 orang buat ni, so kita kumpulkan 100, jadi kita hantar load yang 100, jadi kita pantau resources pada masa tu. Okay right, ada soalan lagi? Boleh kalau soalan lagi boleh tanya interrupt Okay right, next. Okay, ni dia antara yang kita nilai tadi lah. So kita nilai dia punya transaction response time, failure rate, and then resources kita tengok not more than 80%, kan failure rate not more than 2%. Response time kalau kita set 5 saat, dia tak boleh lebih daripada 5 saat lah. Kalau sistem tu lebih daripada 5 saat, kita akan laporkan lah. Jadi kita consider tu sebagai tidak lulus lah dia punya performance test dan sebagainya. Error and expectation. Okay, next. Okay, berkenaan dengan tools lah. Di luar sana ada banyak tools lah. Tools JMeter, ada load runner, ada blaze meter, ada IBM rational, ada Neoload. Neoload ni license. Kami pernah guna lah Neoload ni. Kami ada di bawah macam TOT lah itu hari. Memang kita dibagi peluang menggunakan Neoload dalam masa 3 minggu. Neoload ni dia lagi senang daripada JMeter lah. Neoload ni dia dah macam GUI punya kan. Kita drag and drop je dan dia punya RAM. Tapi kena bayarlah dia license. License dia ikut number of user. You nak berapa? You nak 100 concurrent user, okay, you bayar license untuk 100 concurrent user untuk kita load. Lepas tu ada tempoh. Contoh saya nak langgan license Neoload untuk 1000 concurrent user bagi tempoh 3 bulan. Dia adalah satu nilai license price dia, you kena bayar lah. Jadi dalam masa 3 bulan tu you boleh gunalah untuk beberapa projek pun, as long as tidak lebih daripada 1000 concurrent user yang you load.
kepada mana-mana sistem kan. Sistem 1, sistem 2, sistem 3 dengan syarat tidak lebih daripada 1000 user boleh guna new load. Dan JMeter, untuk JMeter ni dia untuk JMeter dia tak ada limit dekat bilangan load yang kita nak. Dia akan jadi kalau kita nak load banyak, so kita kena ada banyak devices kan. Kalau kita nak, saya kata tadi satu PC boleh load 3000 ke 5000 example concurrent user. Kalau you nak load untuk sampai 100,000, you kena ada berapa banyak laptop atau server lah. Dia kena ada server contoh. Jadi berapa banyak you nak run pun boleh, tak ada masalah. Okay, then tapi untuk yang kelas basic ni kita cuma akan ajar daripada satu laptop sajalah dulu. Kami plan untuk buat satu kelas advance lah, tapi untuk kelas advance bila kami bijak balik tak boleh buat dalam bentuk hands on macam ni. Kena duduk bersemuka kan. Dia kena ada beberapa device. Contoh bila you nak load untuk kelas advance tu, you nak load more than 3000, so kena ada 3 laptop. Kita nak semulik bagaimana nak run 3 laptop, apa kita nak setting dan sebagainya. Yang itu dalam perancangan kami untuk kelas advance nanti. Maksudnya siapa di antara peserta ni yang berminat untuk masuk kelas advance nanti kami akan wawarkan lah untuk advance nanti. Ajar. Okey, ada load runner, ada blaze meter, ada load UI, WAPT, web load, new load dan sebagainya. Ada banyak tu lah. Tu berbayar pun ada, tu free pun ada dan sebagainya. Okey, ni saya kata lagi amalan terbaik bila kita buat performance test. Kita buat performance test dalam masa kita boleh guna mana-mana tools performance test, kan kita guna JMeter atau guna new load. Semasa kita run performance test, ada satu lagi application yang running dekat belakang dia. Contoh application performance monitoring. Contoh kami guna Dynatrace sebab dia ada AI kat belakang dia. Insert agent tu dia install kepada server-server. Contoh you ada application server, ada 2 application server, ada 2 web server, ada satu DB. So agent Dynatrace kita akan install ke 5 server ni, dia akan hantar collect log. Whatever bila kita access system, bila kita buat transaction, bila kita buat performance test, all the log tu dia akan populate ke dalam server Dynatrace dan dia akan keluar dalam bentuk graph, dalam bentuk sebagainya. Kita nampaklah resources usage berapa daripada dan sebagainya. Ini demo lah nanti. Ini di antara yang kita just share amalan terbaik lah, the best ni lah. Ni contoh kaedah penggunaan prestasi ni saya katakan. Kalau kita run untuk yang training, kita akan run satu je lah. So kita akan run daripada satu PC terus kepada sistem kan. Bila kita nak run untuk yang heavy punya tinggi, contoh 3000, so kita akan set 3 server atau 3 laptop. Satu laptop run 1000. Satu laptop akan jadi dipanggil master punya JMeter master, dan yang lain semua JMeter slave. Yang lain ni akan hantar load. Yang ni akan hantar 1000, ni akan hantar 1000. All the log yang SFL system ni akan disimpan, akan di-generate dalam master lah. Master akan collect lah whatever log, whatever apa semua. Jadi master ke sini. Yang ni yang saya katakanlah advance lah. Yang ni advance sikit lah. Kalau tengok, kalau orang kata nak ada capacity JMeter, adakah sikit, yang saya kata sebenarnya dia boleh nak send berapa banyak pun boleh. You nak set untuk 1000, 2000, 10,000, as long as itu banyak. Satu ni hanya boleh 5,000 example lah, 3 ke 5,000. Kalau you nak ni ada banyak lagi server, ada communicate, ada satu server master. Bila kita run, ni sistem lah, sistem under test. Okay, right. Ini di antara contoh yang bila kami buat lah kepada mana-mana sistem. Example, mampu controller, ada load generator ni lah yang saya kata server tadi, 3, 5 banyak sebagainya. Kami di PDSA kita dah ada 6 server lah yang memang kita ready untuk buat performance test. Kalau ada agensi yang request, kalau dia berada di dalam PDSA, kita boleh bantulah untuk buat performance test lah. Dia request kan. So ada satu server untuk load controller dan ada 5 server untuk hantar load generator. Di PDSA tu kita boleh buat boleh hantar load sampai 10,000 punya concurrent user lah. Kalau ada request untuk sampai 10,000 kita boleh support lah sampai 10,000. Kalau nak lebih daripada tu, so kena agensi tu sendiri kena sediakan lah. Contoh kita orang bila kita buat dengan Jabatan Akauntan Negara tu, dia nak test untuk sampai 25,000 concurrent user. 25,000 concurrent user untuk sistem e-gumis. Kalau tuan-tuan tahu, kami tim IT SOE terlibatlah untuk buat performance test kepada sistem e-gumis tu.
pada masa tu kami kata limit sebab sistem dia tu satu laptop kita kata hanya boleh run 1000 kan pada masa tu 1000. Sebab laptop dia spek dia rendah kan, cuma dalam berapa gig, saya tak silap saya 4 gig RAM dengan 4 core CPU je. So kita kata limit dia satu PC ni boleh run 1000 saja. Jadi kita kata kalau you nak run 25,000 jadi kena sediakan 25. Jadi pada masa tu Jabatan Angkatan Negara dia sewa 25 laptop dan dia dalam satu bilik untuk kita guna untuk buat performance test. Dia requirement lah. Kalau limit sampai ke 10,000 kita boleh buat daripada PDSA. Kalau lebih daripada tu agensi kena sediakan lah. Kena kita buat ni lah. Okay. And then saya kata let's buat, and then kita tarik kepada portal ni ialah sistem kita lah. Masuk dalam sistem ni mungkin ada app, ada DB, ada web server dan sebagainya. Log ni akan di-collect oleh Dynatrace manage server, dan dia akan populate report ni, displaykan kepada user. Nanti saya akan share beberapa punya finding lah yang kita dapat. Okay. Pengujian prestasi, ni bila kami tengok skop pengujian prestasi sebenarnya dia ada dalam tiga skop lah, empat. Yang pertama okay, number of concurrent user. Kita akan discuss, you nak test untuk berapa concurrent user, ni skop yang kena define dalam plan. You nak test untuk berapa, 1,000, 2,000, 3,000, define. And then response time, you nak response time berapa, 5 saat, define dalam plan. And then not more than 5 business process, tidak lebih daripada 5 business process. Satu lagi saya tak termasukkan adalah resources not more than 80%, kan. Kita akan kenakan satu entry dan exit kita. Dalam entry kita dah itulah yang kita mention kan, kena lepas UAT, kena dah buat pen test, kena dah buat data, kena dah ada. Semua itu dia dalam detail dalam entry kita dia lah. Exit kita dia maksudnya kita telah run test, kita dah semua ini, nanti detail dalam plan nanti kita akan explain apa entry kita dan exit kita dia. Okey. Cik Syedi. Ya. Kalau business process dia lebih daripada 5 macam mana? Itu saya kata tadi, maksudnya boleh lebih tapi dia akan macam renyah sikit lah banyak. Saya kata kita priority kepada 5 dulu. Priority kepada 5. Kita define lah yang 5 ni memang yang adalah kritikal, yang apa semua. Saya kata bila kita buat 5 ni sebenarnya result daripada yang 5 punya finding ni, bila kita buat tuning tu adalah menyeluruh kepada server, bukan tuning kepada modul tu saja, bukan tuning kepada modul yang 5 yang kita test ni saja kan. Kita akan tuning kepada database punya configuration, lepas tu dia punya open connection ke, dia punya PHP ke, Apache ke, dan sebagainya. Benda tu bila tuning yang tu dia akan kepada overall system. Tu kita kata tak perlu sampai, kalau boleh nak buat sampai 5 sampai 10 nanti akan panjang lah dekat script you kena, contoh kalau you masukkan 10, you kena scriptkan untuk 10 business transaction tu lah. And then you kena buat weightage pula. Kata you ada 10 kan, you kena buat 10, you script punya panjang. Boleh nak test tapi bagi kami 5 dah cukup. 5 telah menggambarkan macam situasi sebenar kepada sistem. 5 dah cukup lah, the minimum 5 kan. Itulah. Boleh boleh saya menjawab macam tu Okey, terima kasih. Sebab tuning yang kita buat tu adalah tuning secara menyeluruh. Bila kita tune tu, tuning kepada application, bukan tuning kepada modul 5 modul yang kita test saja. Dan dia akan menggambarkan semua. Okay, that's why kita letak limit tu lah. Boleh you nak tell, boleh, tapi nanti akan jadi panjang lah, script you panjang, banyak, renyah sikit lah. Nanti bila at the end, bila kita run pun, you tweak, sama saja dia punya result back. Sama you buat 5 daripada 10, buat 5 dah cukup. Tapi 5 tu kita kena pasti betul-betul lah. 5 adalah memang business process yang kita kata di score business process lah, yang memang user selalu access dan sebagainya. Login, contohkan login. Bila kita tak nak dia lebih daripada 5 saat, bila kita tuning dekat login, kita nak make sure dia kurang daripada 5, sebenarnya kita dah tuning pada database. Sebenarnya transaction lain pun dah sama dah melibatkan dah tuning secara overall system kan. Right. Okay, satu lagi scope kita kena define. Kita buat performance test, bukan kita yang fixing dia punya problem kan. Kita kena define. Dia sebenarnya ada 2 team. Satu, scope. Kadang bila kita buat performance test, dia akan tanya nak tweak kat mana, nak betulkan dekat mana. Itu sebenarnya itu di antara benda yang kena discuss lah. Kita boleh buat performance test, you nak run untuk berapa 1,000 concurrent user, 2,000, ada kita show the result dulu atau gagal kan. Jadi selalunya kami banyak tanya bagaimana nak tuning, bagaimana nak betulkan, bagaimana nak adalah tanggungjawab pasukan di pihak developer atau sebagainya. That's why kita masukkan dalam skop.
Contoh kan, kita katakan skop pasukan pengujian tu adalah kita lah yang buat skrip, yang buat JMeter script ni. Jadi kita akan buat skrip dan kita akan conduct the performance test. And then kita hanya boleh advise kan, kita boleh advise dan assure performance test ni apa semua ni, and then kita shall advise monitoring to enable, biar dia orang monitor kan, dia orang monitor semasa buat performance test tu ada monitoring yang enable, and then provide a performance assessment report. So bila kita jumpa finding, kita share report kan, finding tu kita share report kepada team, and then kita monitor and report any performance issue or system bottleneck. Kalau performance issue, okay, kita highlight kepada team, okay, ini adalah isu-isu kepada yang untuk you all fix. That's why satu lagi skop, tu kata satu lagi skop pada pembangunan aplikasi. Bila kita buat requirement duduk bersama, tu kita kata yang pertama, shall identify and inform business process to test ni adalah tanggungjawab pihak pembangunan aplikasi. Dia orang yang define business process mana nak test kan. Dan antara 5 business process tu datang daripada mereka yang mencadangkan business process ni dan sebagainya kan. Okay, yang kedua, shall prepare the environment. Itu kata tadi, kalau kita ada limitation, untuk limitation dekat PDC boleh guna tapi boleh sampai 10,000. Kalau you nak lebih daripada tu, so you kena prepare lah, you kena ready lah environment kalau you nak lebih daripada tu kan. Dan yang ketiga, shall enable the monitoring. Maksudnya enable the monitoring ni di pihak, sebenarnya adalah tanggungjawab di pihak pembangunan aplikasi, kena ada tool lah untuk monitoring dan sebagainya. Kami gunakan Dynatrace tu sebab dia ada kalau agensi tu menggunakan PDSA, kami boleh gunakan Dynatrace, tapi sehingga bulan 9 sajalah, sebab kontrak tu Dynatrace akan tamat pada bulan 9 tahun ni lah. Then shall provision the required desktop, hardware, network, connectivity semua, network semua ini kena disediakan oleh pihak pembangunan aplikasi lah. Dan yang penting, yang last sekali, yang kelima, fine tune or resolve the performance issue in the system as identified. Yang fine tune adalah pasukan pembangunan aplikasi, bukan kami. Kan, you all yang kena buat tuning dan sebagainya. Kami datang, okay. That's why bila kita kata untuk run the second cycle kan, kita dah run cycle pertama gagal, kita akan tanya apa fine tuning yang you all dah buat. Okay, you ada buat pindaan pada coding ke, you all dah increase infra, you dah increase apa semua. Kalau ada perubahan yang dibuat, baru kita run untuk next cycle. Kalau tak ada apa-apa perubahan yang dibuat, kalau kita run cycle yang kedua, cycle yang ketiga pun result-nya adalah sama. Dan result-nya adalah sama. That's why kita kena masuk dalam plan kita, skop saya sebagai, contoh skop kami sebagai performance tester dan skop dari segi pembangunan aplikasi. Tak nak dia orang salahkan kita kan, buat nanti tak tahu nak tuning ni kat mana. Patutnya bagilah cadangan team, tapi kita tak tahu kita boleh share, dia tak sampai respon time lebih daripada 5 saat. Apa yang menyebabkan lebih daripada 5 saat, kena zooming isu lah, kena tengoklah isu dia kenapa kan, adakah programming coding. So dia kata bila kita guna Dynatrace, example ada application performance monitoring tu, dia boleh sampai code level, dia bagi tahu sampai select statement mana, respon time tinggi apa sebagainya. Itulah, pada masa ini kita dah kena perlu ada tools yang boleh visible lah. Kita tak boleh lah nak tengok secara manual dengan nak go pada source code, tengok satu-satu apa yang menyebabkan ni kan. Kita dah kena pakai teknologi dah. Dah sampai satu tahap kita kena bergantung pada teknologi. Kita tak mampu nak analyze satu-satu kan. Ada satu lagi dia orang kata boleh menggunakan Wireshark nak tengok sampai ni kan. Tapi itu dah macam itu technical lah, nak kena tengok sampai Wireshark belum punya enable kan. Okay, alright. Kita define scope. Jadi kita define scope, ada 4 scope tadi. Number of concurrent, lepas tu dia punya apa tadi, saya kata tadi ada 4 ni kan. The process, jadi kita lihat resources, and then ada scope pasukan pengujian prestasi dan scope pasukan pembangun. Dalam scope. Okay. So kita kena come out dengan satu jadual. So bila kita diagram sama, kita sidang, kita ada satu jadual. Okay. Ini di antara yang kita cadangkan, yang kami cadangkan, performance test akan mengambil masa di antara 2 ke 4 minggu lah. Kenapa sampai 2 ke 4 minggu? Kenapa lama? Sebab kadang sistem ni datang, okay nak buat performance test esok lusa 2 hari, bagi masa you all 2 hari je untuk buat performance test kan. Sebenarnya kalau kita tengok daripada scope, bila yang pertama, kalau kita jumpa dengan mana-mana projek untuk buat performance test, kita akan buat planning lah, buat payment gathering, sistem apa you demo pada kami, apa sistem you, apa fungsi dia, bagaimana dan sebagainya. Bila kita duduk bersama dengan developer, dia demo sistem, kita tengok. Okay, satu lagi nak mention, bila sistem ni dia ada macam
CAPTCHA ke apa semua, kita tak boleh buat performance test, kita tak boleh buat scripting automation. So kita kena disablekan CAPTCHA tu dulu untuk tujuan performance test saja, sebab performance test ni dia dah macam robot kan, dia datang, dia masuk, dia buat semua kan. Jadi tujuan CAPTCHA tu nak elakkan robot kan. Jadi kita, that's why kita kata kena buat sebelum dia pergi production. Pada masa sebelum production tu kita boleh buat je kepada sistem ni, kita boleh simulate je dia kena tak guna CAPTCHA dan sebagainya. And then lepas kita duduk requirement, kita kena pasti business process dan sebagainya. Lepas tu kita akan buat scripting. Mostly scripting akan ambil masa dalam 1 ke 2 hari lah untuk scripting. Itu kata kalau ambil define sampai 10 business process, so akan lama lah proses scripting ni. Saya example lah, contoh untuk yang SPA online lah. Contoh SPA online bila nak mohon pekerjaan kan, proses berapa panjang kan, daripada orang datang register kan, masuk IC, lepas tu you nak kena masuk maklumat peribadi, you kena masuk maklumat you daripada UPSR, daripada SPM, daripada diploma, ada tarikh-tarikh semua universiti mana semua kena masuk, sampailah ke last kali kalau ada CJ berapa sampai habis. Kami rekod tu dia panjang, mostly dalam daripada mula kita isi sampai habis mesti dekat setengah jam. Dalam 40 minit tu baru satu skrip kan, dia buat satu business proses kan, dia buat 10 tu dia punya proses lah. Jadi bila kita buat skrip, tengah buat scripting tu tak boleh ada error. Kalau kata tiba-tiba you buat skrip separuh jalan ada error, keluar error, so kena buat balik, re-script balik daripada awal. That's why scripting proses akan ambil masa sikit lah. Nanti bila you all bila kita dah buat hands on, nanti akan dapat bagaimana proses nak buat scripting tu. Tapi kita akan ajar cara yang mudah lah, cara recording record menggunakan browser, record whatever yang kita buat. Okay, lepas tu kita buat scripting, and then kita akan buat preparation lah dari segi hardware, tools, and then okay dah siap scripting, semua dah settle, hardware semua dah ready, so kita akan run satu smoke test. Smoke test ni mungkin boleh dijalankan pada hari yang sama kan, dia lulus smoke test, so dah boleh proceed lah performance test untuk cycle yang pertama. Mungkin satu run, satu hari. So kita run iteration 1, iteration 2, iteration 3 gagal, example. Okay, iteration 2. Jadi, ya. Assalamualaikum. Ya, salam. Okay. Nak tanya kan yang berkenaan dengan scripting tu. Ya. Contohnya kalau macam yang macam mana kita nak anggarkan, sebab sistem kita ni berbeza-beza, ada sistem besar, ada sistem kecil apa semua kan. So macam scripting tu macam mana kita nak anggarkan, kalau kata dalam kita punya planning berapa hari kita nak isi. Tu kita kata 1 hingga ke 2 hari tu. Saya kata kalau skrip simple dalam separuh hari dah siap. Dia kata kalau panjang, jadi tu dia kata bila kita berbincang dengan tim, bila dia orang bagi requirement, okey kita tengok, dia kata maksudnya modul yang nak di-script adalah modul yang panjang. Daripada situ kita propose masa dia, masa requirement tu. Masa kita buat study requirement dengan pasukan projek, kita tak ada jadual lagi kan, kita tak ada jadual, kita baru discuss dengan dia. So dia bagi tahu, okey Aina, kita orang dah kena pasti ada 5 business process to test. Okey, business process ni buat apa? Daripada ni mula dia akan demo lah sistem tu. Kita akan minta dia demo. Kami tak ada demo bagaimana daripada mula you login, dan you klik ni, you isi apa, maklumat apa semua sampai habis semua. Daripada situ kita dah jangka, ini kalau tanpa scripting pun example dalam setengah jam, daripada mula mungkin dalam 20 minit, example 15 minit kan, daripada mula sampai script ada sampai 15 minit. Jadi itu kita kena jangkakan lah masa. Mungkin bila kita nak scripting nanti ada error, kena balik semua. Jadi kita boleh anggap lah. Kalau kata contoh 5 tadi, okey, kita katakan mungkin kalau ada normal scripting 1 hari. So you buffer kan lah untuk you nak verify balik script, ambil lah dalam masa 2 ke 3 hari plus another 2 days lah. Scripting lah akan panjang. Sebab script tu kalau once dia dah betul dah tak ada error, you boleh repeat je script tu untuk cycle 1 ke, cycle 2 ke, cycle 3 ke, boleh guna script yang sama. Dia tak berubah lah script tu. Tapi mula-mula masa kita nak bangunkan script tu je yang akan ambil masa sikit. Maknanya kalau dari segi scripting tu kita punya development tu almost done lah, maknanya tak boleh berubah apa-apa. Ya, tu saya kata lepas UAT dah lulus tu kan syarat kita. Dah lepas UAT, lepas UAT tu dah tak ada pindahan pada sistem dah. Masa tu code freeze lah, dah panggil code freeze. Sistem tu dah code freeze, tak boleh buat pindahan. Kalau suddenly bila kita buat performance test,
sistem buat pindaan. Sudah, kita kena re-script balik. Dia akan ada error balik dekat script kita run. Nah, kita ni banyak sistem dalaman kan, develop dalaman, dan kadang tengah-tengah pun ada perubahan lagi. Tu yang saya tanya tu lah. Betul. Itulah masa kita discuss tu kita tanya, ada lagi tak perubahan nak buat? Kalau you ada perubahan nak buat, okey kita bagi masa dekat you sampai bila you nak buat perubahan tu. Okey sampai tu okey, start daripada tarikh ni jangan buat perubahan sebab kita nak buat skrip untuk performance test kan. Bila dah habis performance test, lepas tu kalau you all nak buat pindaan berdasarkan kepada finding kita buat tu, tak ada masalah, boleh buat pindaan sebagainya. Okay. Okay. Kita run, dan kita run smoke test, dan kita run performance test. Cycle pertama kita ada finding, kita share kepada ni. Jadi selalunya fine tuning kita akan letaklah masa kedua ketiga hari untuk dia orang buat fixing lah. Tapi kalau dia memerlukan masa, mostly seminggu lah. Kadang kita ambil reserve time lah. Mungkin kita run pada awal minggu pertama, kita bagi dia orang masa. Okay, next week, minggu yang seterusnya kita akan datang buat cycle yang kedua. Kita run cycle yang kedua. Dan kalau ada jumpa lagi isu, kita akan share buat satu lagi untuk dia orang tuning lah. Mostly untuk kali yang kedua ni, tuning tu sebenarnya tak perlu run lah cycle test, sebab tuning tu sebenarnya kita akan nampak contoh yang pertama, bila kita buat yang pertama ni nampak resources dia sampai naik 99% resources kan. Lepas tu you run and then kita pun share untuk dia orang increase PDSA kan. Bila kita run pada PDSA, bila kita run cycle yang kedua, kita tengok resources dia sekarang ni 85 example kan. Kita nak 80 kan. And then lepas tu kita kata you kena minta lah sikit lagi daripada PDSA untuk tambah lagi resources, untuk make sure resources kita not more than 80%. Tu saya nampak satu senario yang ringkas lah nak bagi explain. Tak daripada application. Sama juga bagi tuning ni, kalau you buat secara dalaman, you nak berapa cycle pun boleh, tak ada masalah kan. Cycle 2, cycle 3. Dan satu lagi, bila kami team Diswoi buat, kita share screen tu kepada team. Okay, you all nak run berapa kali pun you all boleh run je lepas ni. Macam mana kita dah tunjuk cara kita buat. Kita mau kepada nak guide kan, nak bagi macam TOT dia punya tu. And then bila kata dia lulus untuk sampai cycle yang kedua, dan barulah kita run stress test. Stress test ni katalah more double daripada performance test ataupun sampai sistem tu down, terpulang pada kita lah. And then kita akan buat macam tu report preparation lah. Mungkin saya ambil masa 1 hari 2 hari nak bagi mungkin ada agensi tu yang memang perlukan report yang lengkap kan, mungkin dia nak present pada management, so kita kena ambil masa lah nak bagi report yang cantik. Kalau tidak, kita just share je dia punya finding dari segi PowerPoint punya screenshot lah. Kita screenshot whatever error, kita paste dalam PowerPoint, ada format dia lah, nanti template nanti kami akan share dengan you all semua lah bagaimana kita ambil maklumat tu untuk kita present. And then last sekali presentation, dan satu lagi kita akan present dan ada certification. Kalau di MyTCOE kita akan keluarkan satu macam sijil perakuan menjalani pengujian prestasi. Dan maksudnya kita akukan sistem you all telah dibuat pengujian prestasi sehingga 1000 concurrent user, dan kita dapati memang masa tindak balas less than 5 saat. Kita keluar macam satu perakuan telah menjalani performance test kan. At least kalau orang kata sistem ni tak buat performance test lah, kita okay, kita ada certified, kita dah buat performance test lah. Okay, mostly dalam 2 ke 4 minggu lah. Ini kalau kita nak cepat lagi, kalau kata contoh kan, maksudnya masa buat performance test ni terus ada developer dah boleh tuning, dah boleh apa semua kan. Kadang setting tu dia terus pindah kepada configuration, ada restart balik server je, restart services, restart apa semua, dan kita boleh run balik the cycle yang seterusnya kan, iteration yang seterusnya. Sebenarnya lagi cepat. Kalau nak cepat dengan team developer ada sekali tuning, masalah creation buat ni. Tapi kadang bila nak minta increase infra ni akan ambil masa lah. Tidak boleh lah kita minta infra increase pada masa tu terus dapat kan. So dia mungkin sehari 2 dan sebagainya untuk increase infra dan sebagainya. Kecuali kalau infra tu memang agensi punya request masa ni, dan dalam tu tak apa, I terus increase infra sebelum lagi cepat lah kan, dia increase dan kita run ada cycle, so dia lulus lah performance test. Jadi yang lamanya sebenarnya bukan masa kita nak buat, yang lamanya adalah tuning. Tuning kan, kita reserve masa dekat tuning. Bila nak run ni sebenarnya dalam 1 hari dia run, dan report ni kalau nak report yang cantik lah. So kita kena establish satu jadual lah. So kita ada plan, kita define scope, and then kita buat, kita present. Kalau agensi agree,
Dan kita akan run lah performance test 20% pada ni. Okay. Alright. Mungkin ni di antara ni tuan boleh baca lah, dan secara terperinci kan kita identify, review test scenario, prerequisite, prepare test plan, prepare test script, conduct smoke test, execute test, capture defect, analyze result and then submit full report. Ini tuan boleh baca sendiri detail lah. Cadangan penambahbaikan, ni di antara kita orang punya suggestion lah, supaya bila kita orang tengok sekarang ni, performance test pengujian prestasi ni tidak jadi macam satu benda yang wajib ke dalam application kan. You tak masukkan dia dalam skop pun. Ada sistem yang besar pun berjuta-juta kan, tapi tak ada, bila you go through tengok pengujian prestasi tak ada masukkan pun. Yang you all masukkan selalunya SPA, sebab SPA dia memang ada perkeliling kan, dia ada macam perkeliling security kan. Takut berkenaan security masuk kan, dia punya kos kat situ kan, tapi bila performance test tak masukkan. Jadi bila syarikat ni sebenarnya you all ni sebagai pegawai teknik maklumat kena tengoklah dalam mana-mana kalau melibatkan dengan tender ke sebagainya, projek besar, ada elemen kena buat performance test, masukkan allocate masa siap-siap sebulan example untuk buat performance test. Kalau kita masuk awal-awal dalam jadual, jadi syarikat tu dah aware I kena buat performance test dalam tempoh sebulan. Kalau you all tak masukkan, nanti dia akan jadilah sistem nak lain, okey tak apa, kita ambil masa 2 hari je untuk buat performance test, jadi masa terkejar-kejar kan. Dia punya Cik Hasan ni. Ya. Adakah ini performance test ni sama macam IVNV? Macam mana? IVNV. Adakah performance test ni sama seperti IVNV? Beza, IVNV lain. IVNV bukan performance test. IVNV ni kalau ikut tu dia sebenarnya dia berkenaan dengan IVNV, dia lagi adalah macam tu panggil independent verification and validation nama dia kan. Okay, you all maksudnya sekarang ni kalau kita buat performance test, umpama macam kita banyak kali nak kena testing lah kita punya sistem. Banyak kali nak testing macam mana? Testing macam mana tu? Yalah, VNV pun dia akan test kita punya sistem juga kan. IVNV dari segi functional. Kalau skop dia mau kepada functional. IVNV ni dia akan tengok dan kalau you all pernah terbaca buku IVNV tu kan, so dia akan mula daripada yearly testing, dia ada gate 1, gate 0, gate 1, gate 2, gate 3 kan sampai habis. Dan performance testing ni selalunya, that's why dia ada 2 option. Satu, performance testing dimasukkan dalam skop IVNV. Ada juga yang orang buat macam tu. Ada satu lagi dia tak masukkan, dia lantik satu syarikat yang macam external parties lah untuk buat performance testing. Boleh juga. Ada 2 option. Satu lagi dia masukkan skop IVNV dalam petender IVNV. Jadi petender IVNV tu boleh buat performance test. Sebab dia dah masukkan dalam skop. Kalau dia tak masuk dalam skop, jadi semua pasukan developer lah, pembangunan aplikasi lah yang kena buat performance testing. Menjawab ke saya jawab tu? So, yalah, kalau katakan kita buat sistem yang besar, kan? Sebab bila kita buat sistem besar yang melibatkan jutaan, pihak mampu akan minta kita sediakan satu tender lain berkaitan dengan IVNV. Ya, betul. So itulah, bila kita tak diterangkan ada performance test perlu dimasukkan dalam kita punya sistem, dalam tender yang sebelum tu. Okay. So kita berandaian bahawa dalam IVNV tu dah akan ada performance test. Dia kena define atau tidak lah. Kalau ada tim saya nak menjawab di pihak IVB ke, Marwana Marwana ke ataupun ni. Okey, saya tambah sikit. Siapa tadi? Cik Hadin Okey, dia IVNV ni dia berbeza dengan performance test. Performance test memang spesifik untuk kita test prestasi sistem. IVNV ni dia macam quality system ni independent party, kalau IVNV lah independent party yang verify dan validate the whole
the whole phase of system development tu. Maksudnya daripada requirement lagi, requirement, design, testing, PAT, FAT. Maksudnya semua fasa tu ada validation and verification daripada independent yang kontrak asing tadi tu lah, yang kita asing tadi lah tu kan. Tapi kalau performance test ni lain, dia memang biasanya performance test ni dia sekali dengan main contractor tu, tapi terpulang lah kalau macam tender tersebut tak nyatakan skop performance test. So sepatutnya dia bukan skop IVMV untuk melaksanakan performance test. IVMV ni dia akan verify and validate performance test yang dijalankan oleh main contractor. Kecuali kita tengok baliklah skop kontrak tersebut kan, kalau katalah dalam main contractor tak ada performance test, tiba-tiba bila kita nak lantik IVMV, kita suruh IVMV buat performance test. Itu sebenarnya bukan part of IVMV, dia macam another scope dalam IVMV punya tender tu. Okay. Tapi kalau katakanlah sebab dia lah kita dah buat dah nak bangun sistem dah ni. Tapi kita dalam tender kita tak letakkan performance test sebagai salah satu syarat. Okay. So macam mana tu? Adakah kita boleh kena ubah kita punya kontrak bagi memastikan bahawa performance test kita boleh berjalan? Itulah, kalau dalam tender scope kita tak ada performance test, lepas tu kita nak suruh main contractor buat, itu kena bincang dengan main contractor lah. Ada setengah main contractor dia macam dia boleh tambah scope tanpa tambah cost, tapi biasanya tak lah kan. Sebab tu kita tekankan kat sini, cadangan penambahbaikan ni masukkan performance testing ni dalam tender specification document. Sebab bila kita base pada pengalaman bila kita go, jadi agensi maksudnya security dia masuk, pen test masuk kan, tapi performance test tak ada. Itu sekarang ni sebab kita tak naklah keluarkan pekeliling, kita masih dalam proses, belum sampai kena keluar pekeliling buat program prestasi mana sistem kan. Sekarang ni kita advise dulu supaya dimasukkan secara internal. That's why kita bagi awareness pada you all, tahu maksudnya dia bila sistem nasihat nanti you kena buat performance test dengan buat security kita tak nak orang breach kita punya security. Dan yang kedua dari segi performance, kita tak nak nanti sistem yang kita go live nanti ada isu performance, orang complain slow, orang complain lambat, ada masalah server jadi crash dan sebagainya. Jadi kita kena make sure dua benda tu, security dengan performance tu dibuat. Nak masuk dalam kes Cik Hadil tadi tu, contohnya lah, memang dia dah bincang lah, dah bincang dengan vendor yang dilantik tu, Maincon tu. Bisa kata dia tak boleh lah, dia tak bersedia untuk nak buat. Ada tak cadangan daripada mampu apa yang kita boleh buat untuk nak adakan juga performance test? Sebab nanti mungkin dah live lah nampaknya gayanya kan, baru nak test. Tak boleh lah kata tadi sebab benda ni masuk kan. Okey, untuk saya dijawab ke? Saya jawab. Puan jawab. Kalau untuk kes yang macam tender tu, projek tu tak adalah besar sangat, tak adalah kompleks sangat, unit MITZOE dekat mampu, kita ada menyediakan perkhidmatan untuk bantu agensi-agensi melaksanakan performance test ni. Okay, and then tapi itulah tu tujuan kita buat bootcamp ni, supaya lebih beramai lagi yang mahir yang boleh mengendalikan sendiri sebenarnya performance test ni. Tapi sekiranya projek tu adalah projek yang besar, projek yang kompleks, kita mungkin kita pun kurang kemahiran kalau terlalu kompleks kan. Itulah kes-kes yang macam tu mampu kita tak melaksanakan lah, kita lebih kepada macam kita join sama kalau yang macam tu, tapi kita tak melaksanakan kalau terlalu kompleks, sebab kita pun ialah lack of skill juga kat situ. Cuma kalau in case project tu tak ada scope tapi ada IVMV ada IVMV ke? Tak tahu Cik Adil lah. Kita rancang untuk
kami rancang untuk keluarkan tender IVNV. Sebab ini pihak mampu yang minta kita sediakan. Kalau you rancang dekat situ, masukkanlah satu skop dalam ya, boleh masukkan. buat performance test. Yes. Tapi dia bukan komponen IVMV lah, tapi boleh sebabnya IVMV company ni dia performance test pun dia validate juga. Dia boleh buat juga. Sebab ada subscribe daripada satu syarikat berkaitan dengan IVMV. Dia pun ada buat juga performance test. Betul? So itu yang saya nampak macam performance test dengan IVNV ni macam adik-beradik tapi lain apa. Dia tidak, dia bila kita dah ada skop dalam main contractor tu untuk buat performance test, IVMV ni peranan dia akan macam counter check apa aktiviti yang main con buat tu. Supaya benda tu betul-betul betul lah dia buat, sebabnya IVMV company ni dia orang macam certified company, authorized company untuk buat benda-benda tu. Sedangkan main company ni kadang dia sistem integrator kan, dia macam SI kan, dia kadang macam dia kepakaran dia lebih kepada coding, development, mungkin dia tak pakar dalam performance test. So IVMV ni dia memang certified and authorized untuk validate dan verify kerja-kerja SI. Okay. Tengok balik lah. Kami pada peringkat kami kalau nak boleh, maksudnya semua projek supaya you all define lah, ada kena buat pengujian prestasi dengan buat security SPA kan. Sebagaimana you all punya awareness berkenaan dengan SPA, maksudnya performance test tu kena ada sampai tahap buat SPA dan buat performance test kan. Sebut satu kali. Kena ada certification tak bagi company tu untuk melaksanakan performance test ni? Oh, tak ada. Selalunya kalau kita bagi tahu tu, kadang kalau company main con tu dia tak buat, so dia akan hire memang company yang buat performance test. Dia memang ada orang yang kerja dia memang buat performance test. Ada di luar sana memang ada banyak lah. Maksudnya kalau katakan main con tu dia tak boleh buat, mungkin dia boleh lantik third party dan orang datang third party untuk buat performance test. Small scope je, sebenarnya scope yang kecil saja. Performance test kan, kita nak test dia punya tu. Itu saya kata tadi, mungkin dia pergi kepada 60,000 tu, tengok 60,000 to 100,000, tengok kepada complexity system lah. Kalau kata sistem you all tu tak terlalu besar, mungkin cost dia sikit je allocate dalam kalau di peringkat awal, jadi kita boleh allocatekan bajet tu kan. Cuma kalau you tak allocate di peringkat awal, dia akan jadi nampak macam extra cost lah kan. tak bajet awal-awal. Okay. So, sekarang ni pun sistem yang kita nak bangunkan dekat macam SPR tengah nak bangunkan sistem baru. Ya, betul. Mana benda ni tak performance test bukan salah satu part dalam SPR punya scope. Ya, betul. So itu yang kita nampak macam ada keperluan untuk another party seperti IVNV dimasukkanlah dalam tender kami ni. Ataupun another party macam untuk buat pen test lah, untuk buat untuk security punya test kan. Boleh tambahkan skop tu je. Satu small scope kan untuk buat tu kan. Dia sebenarnya performance test ni adalah macam benda yang baru lah, benda dia dalam 2-3 tahun sebelum baru kita bercakap pasal performance kan. Bila dah dekat, macam bila dah COVID semua ni kan, jadi semua orang bertumpu kepada sistem. Nampaklah performance sana, performance sini, performance issue sana. Before this pun benda ni tak ada benda tu, tapi kita tak aware sangat kan, tak nak buat. That's why tim TCOE dalam 2-3 tahun sebelum ni kita didedahkan lah pada benda ni. Dan kita telah pilih satu tool dan kita dapat hands on bagaimana nak buat. So kita dah dapat satu knowledge and then kita share dengan bootcamp. So that's why kita dah buat beberapa siri ni. Ini dah siri yang kelima lah, bootcamp performance pengujian prestasi kan. Bila kita buat, kita tunjuk kat you all ada basic software guna, and then ada juga kalau kita boleh lantik vendor-vendor luar kan. Bila vendor buat you dah tahu dah step-step dia kena ada step-step ni, kena buat ni, ada ni semua. Kita bagi pendedahan awareness kan. Mungkin dalam satu masa lagi nanti mungkin akan keluar arahan ke kan, sampai kepada surat arahan lah untuk
make sure semua sistem application kena buat pengujian prestasi kan. Mungkinlah tengok dalam satu masa, mungkin dalam masa terdekat je. Ya, soalan. Boleh share tak yang SLA yang nombor 2 tu? SLA ni kita sebut je dulu. Kita tak share pun. Tak ada lagi detail lagi. Cuma kita nak macam dalam mana-mana kontrak you dah define terus siap-siap. Contoh kan saya nak dalam sistem dia beroperasi dalam masa 5 saat macam tu kan. Dia kena define. Kalau you tak define sistem, you tak define response time dalam kontrak atau apa semua, benda ni akan jadi sebab kenapa kita kata you kena define pada peringkat awal. Kalau you define sistem tu, nak bangunkan satu sistem, jadi you kata saya nak sistem saya boleh dalam tempoh 5 saat diakses oleh 100,000 concurrent user. Jadi bila vendor yang datang nak participate pada projek ni, dia dah tahu. Dia dah tahu hardware yang dia nak kena sediakan, kena for sure kena hardware yang very high end kan. Bukan buat nak support 5 saat dengan 10,000 concurrent user ni. Dia tengok dari segi infra, jadi dia kena sediakan infra server dia bukannya satu server dia mungkinlah dalam kena pakai LB, network load balancer, so dia kena ada app server, dia kena ada beberapa app server. That's why kita kata you kena define peringkat awal. Bila you define peringkat awal, jadi dia orang propose infra, bukannya infra yang semua infra lah, infra yang boleh handle kepada SLA yang di-establish dalam project contract. Oh, maksud yang nombor 2 tu lagi pada spesifikasi je lah. Ya, spesifikasi you define siap-siap. You kata you nak decide, jadi saya nak you all bangunkan satu sistem boleh beroperasi dalam tempoh 5 saat dan dengan 10,000 concurrent user. Jadi you kena make sure macam solution yang dibekalkan tu mesti menepati respon lebih kepada jadual spek je lah. Betul. Dia tengok ini nak 5 saat dengan 100,000 takkan saya nak bagi satu server kan, mungkin saya bagi beberapa server dan sebagainya. Itu maksudnya. Sebab ada kadang sistem kita buat sistem dah siap semua, tiba-tiba bagi tahu pada kontraktor saya nak sistem saya ni dalam tempoh 5 saat 10,000 orang akses. Dia dah supply di peringkat awal, dia bagi satu server saja kan, satu server DB, satu server web. Tapi tiba-tiba bila nak decide sebelum go live, saya nak sistem supaya 10,000 orang boleh akses. Jadi dah tak mencapai apa dia punya tu lah kan. That's why kita kata kita define tu lah peringkat awal. Yang ni rasanya akan terlibat costing juga kot. Sebab tu kalau masukkan awal-awal nanti dah budget lain, estimate lain, tiba-tiba tak SLA yang masuk semua costing lebih daripada budget tu. Tapi tuan ni lebih kepada peringkat awal tuan, lebih kepada keperluan tu. Betul lebih kepada sistem design tu sendiri. Yes, design requirement tu sendiri, dia bukannya SLA. SLA ni lebih kepada pematuhan kan. Okay. Alright. So di peringkat awal lah. Okay, betul kan. SLA ni dah macam kita nak ukur kan. Okay. Alright. Jadi yang kita faham maksudnya kita kena define dari segi spek. You nak bagi spek kepada kami ni vendor, bila you nak bagi spek kepada kami, kena make sure spek yang you bagi ni boleh handle dalam 10,000 concurrent user dalam tempoh 5 saat. Example macam tu lah ayat dia punya wording dia kan. Okay. Dan yang ketiga, ini di mana-mana agensi kalau ada nak memerlukan khidmat bantuan performance testing, boleh dapat kita punya khidmat nasihat lah daripada tim IT SUI. Dan juga kalau kata you hire, walaupun you hire contoh third party untuk apa macam, still boleh panggil kita, mungkin kita boleh advise lah masa dia orang buat requirement sebagainya tu, mungkin kita boleh advise di pihak agensi lah bila deal dengan syarikat kan, dia kena buat macam ni, kena masuk ni, bagi advice sebagainya. Okay alright. Okay, kita dah mengejar masa sikit 3.5 jam. Okay, dah nak habis dah saya punya. Ini sedikit perkongsian pengalaman lah. Kita share contoh So ada beberapa sistem yang kita orang buat lah, Splash, so bila kita run Splash ni kan. Ini kita kata bila kita orang gunakan Dynatrace, dia nampak macam ni lah. Bila kami run 400 concurrent user, dia kita nampak error dah start naik kan. Kita run merah ni kan. So bila kita run 700 concurrent user lagi banyak lah. Sebab error 400 pun dah error. Bila kita run 700 concurrent user, dia nampak error found kan. Ni bila kita buat simulate, and then failure ni dekat PHP FPM. And then ni saya cepat sikit lah, ni dah antara contoh-contoh lah. Fail request, ada beberapa fail request. Bila kita hantar load yang ramai dah sampai 400 kan, ada banyak-banyak request tu API call yang fail.
dan sebagainya, too many attention dan sebagainya. Bila kita run ni, bila orang access daripada portal yang sebetul ni, dia masukkan dia punya portal tu, dah keluar dah. Jadi output dia tak seperti sama, data missing, website pun dah keluar error-error yang mengarut-mengarut lah. Okay, CPU usage kita boleh nampak sampai 90% kan, sampai 90% usage kan. Bila 90% ni memang tak boleh lah, tak sihat lah untuk satu sistem. Kita advise untuk mana-mana sistem pun is not more than 80% lah dia punya tu. Okay. Dan bila kita zoom in balik, kita nampak top contribution kepada CPU usage apa penyebab dia punya tu. Ini yang saya kata tadi tu, error handling tu kan. Satu dua user dia tak keluar. So bila kita run sampai 800 1000 user lah, keluar dah error 502 back gateway kan, dia screenshot. Bila keluar error macam ni lah, sekarang netizen dia ambil gambar, wah portal mampu kan, keluar error back gateway kan. Jadi kita kena customize lah error, janganlah keluar error back gateway keluar lah portal tidak dapat beroperasi ke sebagainya, benda-benda error macam tu lah yang patut display oleh sistem lah. Jangan keluar error yang di capture oleh sistem, back gateway, request time out apa sebagainya, kita tak nak bagi dia orang screenshot lah. Okay, ni contoh satu lagi sistem SPK lah, ni contoh SPK dia sampai 250 and then no failure. Okay, bila sampai ni kita nampak spike, response time. Ini kita kata sampai kalau nak check kat sini, kita nak share dengan ada satu example ya. Okay. Ni ada satu, bila kita orang buat ni pakai dalam kita jumpa satu query, you bayangkan query dah sejengkal query kan. Mana dia tak, that's why menyebabkan resources you select and then you join sampai sejengkal and then you masukkan dalam programming. Benda tu nak run, bukan seorang run, 400 orang yang run query tu kan. You bayangkan dia punya response time dan sebagainya. Itulah fail queries lah. Nak share bukan nak memburukkan sistem, tapi nak nature. Kita kadang kita tak tahu pun developer punya coding kan. Programmer buat coding tak tahu, janji masuk input keluar output kan. Input keluar output. Apa kat belakang apa dia punya coding apa semua kita tak tahu. Tapi dengan adanya tools yang kita pakai kaedah data kita dapat sampai code level keluar kan apa yang dia buat. Jadi gini kita share pada developer. Okay, you tengok kat script ni, you kena buat fine tuning something. Make sure dia punya tukarlah cara, jangan query cara ni kan, query cara yang lain yang boleh improve daripada response time dan sebagainya. Okay, ni dekat Egomis, ni ada chain, ada yang saya kata sampai 25,000 concurrent user kan. Ini kita run and then cycle 1, cycle 2, kita nampak response time. Mula-mula kita run mula-mula cycle pertama dia sampai 20 saat kan, 20 saat dia punya response time kan. Okay, and then kita nampak CPU usage sampai 90%, 70%. So database kita nampak insert database sampai 1.64 saat dan sebagainya, slow kan. Itulah yang saya share. Okay, itu daripada kita punya yang pertama ni lah. Okay, ada soalan nak tanya tak? Habislah daripada berkenaan dengan performance test ni. Okey, sikit je boleh tak tumpang? Ya. Okey, sebab ni sekarang ni immigration dia memang tengah develop lah sistem apa ni, dalam peringkat permulaan lagi ni sebenarnya. Untuk yang sistem baru itulah nice tu. Alright. So mungkin nak tumpang jugalah pengalaman Cik Ibrahim Abdullah tadi. Sekarang ni yang untuk load tadi tu sebenarnya saya masih nak tanya tu juga, macam berapa banyak yang perlu ke nak create banyak ID tadi tu, ataupun nak tahu yang mana lebih baik sebenarnya. Kita create satu ID pakai banyak kali, mungkin kata tadi mungkin dah kena control pakai multi session tadi kan. Tapi yang itu kalau memang kita kata tak perlu create banyak ID, cuma kita mungkin developer kita kena minta masa testing performance tu kita minta dia disable lah benda tu kot sekejap kan, sebab nak test performance je sebenarnya. Jadi kalau nak gunakan pengalaman tu yang mana lebih baik sebenarnya? Jadi sebelum Ibrahim jawab, saya nak jawab dulu lah. Maksudnya saya punya pandangan sebenarnya satu ID tu tidak baik lah sebenarnya, sebab dia tak menggambarkan situasi sebenar orang masuk. Kalau you boleh create orang user yang banyak, that means 100,000 ID user yang berbeza, login yang berbeza, login ke sistem, itu adalah macam menggambarkan situasi yang sebenar bila orang gunakan sistem. Kalau you guna satu ID, memanglah you boleh replicate banyak kan, tapi sebenarnya satu user je, satu user guna IC yang sama, dia query pun kepada satu database query yang sama kan, mungkin dia punya tu saya punya pandangan lah.
Ya, maksud bagi saya kalau boleh sebolehnya menggunakan data yang berbeza lah. Kalau boleh menggunakan data yang mana. Okey, saya minta pandangan Cik Ibrahim lah. Takut dia ada pandangan yang berbeza. Saya setuju dengan Cik Asyari tadi. Tambahan, dia macam ni. Seboleh-bolehnya kalau kita nak buat ujian prestasi ni, walaupun prestasi saja, tapi kita sebaik-baiknya kita mimik kepada hak yang production nanti. Kalau production nanti kalau kita memang ada check session tu pun ada processing power dia juga. Sebab kita abaikan nanti, mungkin performance cantik, tetapi bila kita run production nanti dia boleh jadi slow. Boleh jadi juga. Unless kalau macam capture tadi tu, yes. Capture tadi tu memang kita tak boleh buat. Sebab capture tu memang tujuan dia untuk kita avoid robot. So that one memang kita boleh skip lah. Tapi kalau macam session ni, kalau dalam production nanti kita memang pakai check session, memang saya nasihatkan buat macam production jugalah. Okey lah, tak apa, simple je sebenarnya. Semua nak tahu apa. Maksudnya kita biar kalau misal kata nak test 1000, maknanya kita kena create memang 1000 ID lah macam tu Different. Okay, alright. Okay lah. Okay, terima kasih. Satu lagi yang certification tadi tu, bila dah tamat tu, kalau memang saya nampak kalau kita tu memang badan yang ataupun apalah yang memang mengendalikan testing tu, kita keluarkanlah cert tu kan. Tapi kalau yang untuk yang dalaman sendiri ni tadi ni, adakah macam nak kena bentuk satu jawatankuasa ke, jabatan lantik dia ke, lepas tu baru dia lah yang keluarkan sijil tu? Tapi setakat ni tak adalah sampai kita ada badan tu, cuma kita mengesahkan kita buat formal test lah. Itulah pengesahan tentang test telah dijalankan sajalah. Ya, telah dibuat dan kita telah uji dia untuk berapa banyak user, example dia berapa concurrent user, and then dalam tempoh 5 saat dengan menggunakan tool apa. Okay, orang boleh argue kemudian lagi pakai tool apa. Kita orang test guna JMeter, kita orang test 10,000, kita test 5 saat. Di sistem ni tak ada masalah, boleh run dalam tempoh ni kan. Mungkin orang boleh, jadi bila dia baca daripada kita punya tu, kalau selain daripada tu dia boleh argue lah, okay, kita nak guna tool lain ke apa sebagainya, itu tak ada masalah kan. Okay. Cuma nak mengesahkan bagi pada manajemen, kita dah buat ni performance test kepada sistem ni kan. Jadi bila ada macam surat ataupun sijil perakuan, dia macam perakuan lah nak mengatakan memang kita buat lah. Jadi kalau mampu kita keluarkan kita sijil perakuan tu kita ditandatangani oleh TKP ICT lah. Maksudnya TKP ICT mampu, memang dia kita dapat macam dia punya sijil akuan menjalani punya prestasi lah. Kita macam tinggi sikit, high level sikit lah kita punya. Okay. Terima kasih Cik Ibrahim juga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nak tanya? Ya. Zah daripada Mara. Saya nak tanya, kalau kita performance test ni kita buat dekat production kan? Kita ada sistem live kan? Cik Hasiadi. Oh sorry anak saya. Oh ya betul. Bukan buat di production environment. Okay. Kalau di production server kita guna clustering lah. So dia dari segi skrip tu sepatutnya tak ada efek lah kan? Clustering daripada database ke clustering dekat application? Application maksudnya you ada beberapa server lah. Ada macam tu 2-3. Automatic kan? Katalah dia sepatutnya dia automatic, dia cater kan? Dia sama je. Sama. Kalau macam kalau kita website tu kita guna satu URL kan, nanti URL tu dia akan pergi tempat-tempat lain tu tak? Dia auto tak? Dia tak apa. Nanti dia boleh auto pergi. Maknanya kalau dari skrip tu kita buat satu je lah skrip kan. Dia ada satu benda yang manage, macam clustering tu punya agent tu lah yang manage tu kan. Sebab dia tengok memanglah nampak banyak server je tu different IP kan, contoh IP server ni IP ni tapi pakai satu domain yang sama kan, www.something kan, maksudnya orang hit dia point server mana dekat backend yang point tadi tak ada masalah, kita run kita test menggunakan domain, ikutlah dia hit server mana. Okay. Sebab bila kita record tu nanti dia akan auto redirect. Tapi kalau ikutkan nanti lebih kepada overall architecture design tu tuan kan. Maksudnya dari segi load balance dia tu semua tu. So bila kita architecture tu in place lah. Bila kita record nanti dia akan automatic pergi redirect. Sebab dia memang ada yang page tu yang redirect punya. Tahu, lagi satu kita boleh tahu lah sama ada clustering tu jalan ke tak kan. Ya, betul. Ya. Okay.
That's why Terima ada kita kasih. install juga mungkin pemantauan dalam server load balancer tu. Load balancer pun kita pantau juga. Kita nak tengok dia punya pembahagian kepada dalam load LB punya setting tu kan. Percentage kepada server 1, server 2, server 3, server 4 tu. Percentage dia tu bila kita load dengan 10,000 punya user, kita tengok percentage. Adakah dia percentage tu sama rata ataupun dia pergi kepada server 1 punya saja banyak. Kalau dekat situ pun tak betul, akan ada infra untuk tengok LB punya setting lah. Dia tengok dia punya LB ni dia cuma pergi ke server 1 je. Mungkin ada something setting yang tak betul dan sebagainya. Okey. Ya. Okay, terima kasih. Sama. Okey. Assalamualaikum. Salam lagi ya. Okay, right. Satu soalan saya tak pasti sesuai ke tak. Saya Farah daripada JAIS. Saya nak bertanya, kita buat performance test ni adakah sekali sahaja masa kita bangunkan sistem ataupun kita buat bila kita ada CR kan, kita buat lagi. Dah CR lagi kita buat lagi. Ke macam mana ya? Okey, ni sistem banyak CR lah. Contohnya dia ada banyak, bukanlah banyak, kira macam dah siapkan setahun, lepas tu tempoh FAT dengan warranty tu kan, dalam masa setahun tu tiba-tiba adalah CR, tapi minor je lah CR ni sebab selalu major kita perlukan costing kan. Kita perlu buat performance test lagi ke ataupun yang masa kita mula-mula bangun tu dah kira valid, dah tak payah buat lagi? Tu kami kata tadi, kami advise tadi pada peringkat mula-mula kita bermula kita buat sekali kan. And then kalau kita kata tengok kepada complexity modul ataupun modul yang you buat CR tu, kalau kata melibatkan public atau memang access, mungkin kena buat. Kalau kata dia just a minor punya changes, tak melibatkan user yang ramai pun, just minor dari segi application je, mungkin tak perlulah bagi kami lah. Sebab bila sistem dah live ni, you nak handle sistem yang live, you tak boleh nak, bila sistem dah live, you tak boleh nak downkan dia kan. You tak boleh nak down. That's why kita kata satu lagi tu, maksudnya kalau kata dah buat sistem baru live, ada isu, that's why forensik datang. Dia dah jadi macam forensik, dia tak jadi performance test lah. Dia jadi macam forensik, kita masuk secara forensik, masuk nak masuk kepada isu-isu saja. You kena pasti dia slow dekat mana. Mungkin lepas you live sistem baru tu, you nampak kena pasti dia punya menyebabkan slow kat sini. Jadi kita zoom in kat situ je, tengok apa sebab dia slow kat situ, kenapa, adakah resources sebagainya. Zoom in kita semakin tak perlu lah nak buat secara overall sekali lagi kan, tak perlu dah. Baik. Terima kasih atas nasihat. Ada satu lagi nak bertanya. Okey, kami ada pakai WAF tau, Web Application Firewall. Maknanya kita kena buat performance test dulu baru masuk dalam WAF ke macam mana tuan? Tu yang kita orang nasihat tadi, biar settlekan security dulu. Maksudnya security semua you dah dalam, security you dah dekat satu tempat kan. Maksudnya you dah set dia security dia punya kita dah buat rules, dah buat security semua, baru kita buat performance test. Maksudnya nanti user yang datang nanti akan menggunakan whatever system yang you dah set up lah. Jadi masuk dia buat transaction macam biasa je. Kita tak nak bila performance test, kita tak akan bypass firewall, kita tak akan bypass ni. Cuma kita akan bypass captcha tu je, sebab dia tak boleh sebagai robot kan. Jadi dia itu saja. Yang lain dia kena buat transaction macam biasa. Dia load macam tu. Okey, maknanya kena paskan dulu. Okeylah kalau macam tu. Terima kasih tuan. Okey, sama. Assalamualaikum tuan. Salam. Okey, saya Ezrin dari PTG. Ya. Okey, saya nak bertanya tadi sebab tuan ada mention berkenaan dengan kalau kita nak buat performance test, kita kena masukkan scope ni dalam tender kan? Ya. Jadi bermakna dalam tender tu kita dah kena siap-siap. Contohlah ada dalam 10 modul, maknanya setiap modul tu kita kena siap-siapkan dah letak dia punya panggil dia apa? Percentage tu ke? Tak perlulah define sampai situ. Maksudnya you just mention, maksudnya sistem tu kena buat pengujian prestasi. You all nak define, just define dalam dengan 5 saat dengan berapa number of concurrent user. Ada maksudnya business process nanti bila dekat nak buat tu barulah kita discuss dengan syarikat, dengan vendor kan. Tak ada lagi. Secara general je lah. Secara general, biar ada perkataan tu, sistem ni perlu dibuat pengujian prestasi dengan berapa saat yang you all nak dan berapa concurrent user. Just mention yang tu je secara general. Cik Zadi. Ya. Tadi macam tak nampak ya app deck tu ya. Tertinggal ke apa ya?
Update nanti dekat dalam laporan. Oh, dia bukan sepatutnya masa yang kalau saya akan letak nilai FDX tu awal-awal dalam kontrak. Oh, dalam kontrak masukkan update value Tapi aku kena define pula update value, kena bagi penerangan pula ataupun memang vendor bila sebut pasal update tu dia orang dah faham dah. Sepatutnya kena faham lah. Oh, okey. Alright, boleh juga masukkan update value dengan maksudnya tadilah kena buat ada satu skop sistem ni perlu dibuat pengujian prestasi, sistem ni perlu dibuat penetration test kan. Mula-mula mention maklumkan secara umum dahulu, jadi dekat pelaksanaan tu kalau syarikat dia dah tahu bila nak buat benda dia adalah skop-skop dia kena akan define lah baru kita duduk. Kalau kita nak define, define nanti dia akan petikan kenapa 85%. Ya betul. Okay, alright. Sebab kalau kita tak define pada peringkat awal, dan dekat sistem nak live kita kata kita orang lupa lah nak bagi tahu you all kena buat performance test tau dekat sistem kita. Alamak, dia kata dah tak masuk dalam skop kan, dia kena cari duit mana. Jadi kita define awal-awal dalam kontrak atau dalam tender spec kan, jadi dia dah aware, dah allocate lah duit siap-siap. Okay, performance test ada certain value tu dia contoh dia park 60 to 100,000 untuk buat performance test dengan security kan, ada di sini value dia. Satu lagi saya tambah yang AppDex tu, sebab tak semua tools dia ada AppDex kan, so kita so dalam kontrak kita elakkan macam kita control the teknologi yang akan digunakan, so mungkin AppDex tu kita bincang masa buat sesi dengan vendor nanti.